استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan perempuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur pada Allah kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini 4 Januari tahun 2023. Ya, berbaki lebih kurang 20 hari 22 bulan 19 hari untuk menuju ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka ayuh tuan-tuan perempuan yang dinanti-nantikan semakin tiba, iaitu bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW apabila menjelang Ramadan, Nabi SAW akan membuat persiapan. Dan kita juga seharusnya membuat persiapan untuk menuju Ramadan, iaitu kita buat countdown menuju Ramadan, agar semangat untuk menuju Ramadan itu terus berada dalam hati kita dan menghasilkan tindakan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tidak buat persiapan, kita khawatir kita tidak membuat sambutan yang sepatutnya, dan mana ada di sana satu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang mendapat bulan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan. Ada orang yang dapat Ramadan tapi tak dapat pengampunan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah mereka ini. Maka mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau sebarang dana untuk pembangunan dan pengimarahan program-program di Surau. Surau telah pun mengadakan kuliah secara face to face, ya. Yang online saya ni je lah yang masih lagi sesat sampai ke hari ni. Yang lain semua dah face to face di surau dah. Dan HJK pun banyak kali dah panggil, Ustaz bila nak datang, Ustaz bila nak datang.
Saya minta maaf banyak ya, kalau ada kesempatan insya-Allah saya akan turun ke Negeri Sembilan insya-Allah. Mewakili Barisan AJK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 0501 2010 053038 Bank Islam ya. Selamat datang pada sahabat-sahabat pengkuliah yang tegar hadir ke Taman-Taman Syurga Syuhadah Adah, kepada Hajah Maisarah Yusof, Makcik Atikah Tukimin, kepada Hakak Harun Niza, kepada Naimah Osman, semua yang hadir didoakan kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Juridah Osman, ya, semua yang hadir, masya-Allah, masya-Allah. Nuriza Anwar, masya-Allah, dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Kita masih lagi membahaskan kitab ni, Minhajul Abidin, wasiat Imam Ghazali, yang mana kita dah pun bicarakan berkenaan dengan rintangan-rintangan kehidupan bagi seorang mukmin untuk berjaya. Rintangan yang paling kuat sekali adalah apa dia? Rintangan datang daripada diri manusia itu sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak mampu diatasi, macam mana kita nak bicara berkenaan dengan musuh yang daripada luar? Ya, kita nak lawan diri sendiri pun susah. Bayangkan kita nak lawan musuh daripada luar. Sebab tu dalam satu peperangan, Nabi SAW sebut, ya, kita ni balik daripada satu peperangan kepada peperangan yang lebih besar. Sahabat pun terpinga-pinga, apa lagi perang yang kita nak hadapi ya Rasulullah? Kita berperang dengan diri sendiri. Jadi musuh yang paling jelas ataupun musuh yang paling kuat yang hendak kita lawan, hari-hari berlawan, namanya diri sendiri. Sebab tu dalam apa juga series of motivasi kan, kalau kita pergi kursus, semua bercerita tentang beat your yesterday, ataupun beat your own self. Maksudnya progress itu dipanggil kemajuan ataupun kehebatan itu adalah dengan kita mengatasi diri sendiri berbanding kita yang semalam. Bukan kita nak banding dengan orang. Kalau kita banding dengan orang, memang tak terbanding. Yang kita perlu banding adalah, adakah kita ni menjadi orang yang lebih baik daripada semalam? Kalau kita tak tahu apa nak jadi baik, maka kita kena rancang lah. Kalau kita tidak merancang, dan kebaikan itu tidak akan jadi dengan sendirinya. Jangan kita ingat kita, automatik saya ni lahir memang jadi orang baik lah Ustaz. Saya ni tak tahulah Ustaz, saya ni dilahirkan dalam bulan terang kata. Itu cerita Piramli, ya. Itu cerita Piramli, dilahirkan dalam bulan terang. Jadi subhanallah, rintangan yang pertama, kita nak lawan diri sendiri. Rintangan yang kedua, kita nak lawan hawa nafsu. Rintangan yang ketiga, kita nak lawan daripada godaan syaitan. Rintangan yang keempat, kita nak lawan godaan kawan. Empat ni. Empat awarid, empat rintangan manusia yang perlu kita lawan. Yang pertama, lawan diri sendiri. Yang kedua, lawan nafsu. Yang ketiga, lawan godaan syaitan. Yang keempat, lawan kawan kita. Sebab itu, salah satu kekuatan umat Islam, ya, kita kena pandai pilih kawan. Kata Nabi SAW, Al-mar'u, seseorang itu bergantung kepada iman saudaranya. Maka kata Nabi, falyanzur man yukhalil. Maka berhati-hatilah dengan siapa kita bawa kawan. Kalau kawan kita kaki kuliah, kita pun akan ke kuliah. Sebab dia cakap banyak kali dah, jom pergi kuliah, jom pergi kuliah. Tapi kalau kita berkawan dengan kaki bawang, kita pun membawang juga. Kalau kita berkawan dengan kaki apa juga kaki lah, kita esok pun akan sama dengan dia juga. Jadi sebab itu kena pandai pilih kawan. Kita kalau ada anak, kita hantar anak ke sekolah-sekolah yang best-best, yang bagus-bagus. Kita nak kenal anak kita punya kawan, supaya terdidik anak kita dengan perangai kawan dia. Mak cakap satu, tapi semua mak tak dengar. Mak dia cakap 10, semua tak dengar. Tapi kalau kawan cakap satu, dengar terus. Sebab tu pentingnya anak kita ni diberikan kawan-kawan yang baik-baik. Tapi sayang, masa kita kecil, kita pandai pilih kawan. Tapi bila dah besar panjang macam ni, kawan pun kita tak kisah. Lantak lah sampai kemati kawan yang tak elok tu. Jadi kalau kawan masa kecil kita diajar untuk memilih kawan, kenapa tak anak dah besar-besar ni tak nak pilih kawan yang baik-baik, kan? Yang besar-besar ni kita lantak, kita macam tak kisah. Sedangkan masa kita kecil, kita diberikan penekanan, pilih kawan yang betul, pilih kawan yang betul.
Ya, bukanlah berarti kita tak kawan dengan orang. Kita pilih kawan di sini maksudnya kita tahu kawan yang mana yang boleh bawa kita ke jalan syurga. Ya, kita boleh pilih kawan mana yang kawan yang boleh pimpin tangan kita untuk menuju syurga. Sebab kita khawatir kita ni tak kuat. Kita ni nak kata baik sangat pun tidak. Macam saya sendiri. Ya, saya ni ialah kadang-kadang orang tengok, oh ustaz ceramah sana sini, ustaz baiklah ustaz. Kalau saya tak pilih kawan, ialah kita berceramah, kita tak bercakap dengan kawan. Kita bercakap dengan audien, dengan orang. Tapi pada masa yang sama kita perlukan kekuatan dalaman. Jadi saya sendiri juga perlu kawan. Antara kawannya adalah jemaah masjid. Sebab tu saya selalu pergi masjid, saya jadi imam masjid supaya boleh berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Nur Malah Saleh, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih atas kehadiran pada pagi ini. Waalaikumsalam Kak Faridah Habi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, ada 4 apa? 4 awarid, 4 halangan untuk kita jadi baik. Pertama, diri sendiri. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, godaan syaitan. Yang keempat, kawan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Dan kita kena faham juga bagaimana nak menjadi kuat. Menjadi kuat, kata Imam Ghazali, pertama sekali kena kurangkan makan. Jauhi makan yang banyak boleh menyebabkan hati kuat. Kalau orang banyak makan, hati dia lemah. Tak kisahlah, ini memang bukan dari sudut Islam sekalipun, balah satu dunia pun tahu orang yang kuat makan dia lemah. Orang yang boleh makan sikit, dia bukanlah tak makan langsung. Makannya sikit, sikit-sikit. Nabi Muhammad SAW makannya sikit-sikit. Kita ni sikit-sikit makan. Nabi SAW makannya menjadi ubat. Kita ni ubat jadi makanan. Itu masalah tu, terbalik-terbalik dah kita. Jadi orang yang kuat ini sebab dia nak jadi kuat, dia kena boleh makan yang baik-baik. Dia makannya sikit-sikit, satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, tinggalkan kathratul kalam. Tinggalkan banyak bercakap. Banyak makan boleh menyebabkan hati kuat. Banyak makan menyebabkan hati kita lemah. Dan yang kedua, tinggalkan kathratul kalam. Banyak bercakap. Kalau banyak bercakap, maka hati lemah. Tuan-tuan, kita nak jadi kuat bukan kerana fizikal kita mampu pergi surau masjid. Tak. Kita boleh duduk depan handphone, depan iPad, nak dengar kuliah subuh pagi ni, bukan kaki, tidak. Bukan tangan dan mata yang boleh tahan ngantuk tu, tidak. Tetapi adalah hati yang menggerakkan anggota kita ni untuk melakukan taat. Kalau anggota badan, kalau hati kita tak kuat, anggota yang kuat pun tak boleh nak melakukan ibadah. Contohlah di surau masjid. Kalaulah katalah fizikal yang kuat itu membolehkan kita di surau, nescaya surau dan masjid ni penuh je abang sado dengan kaki maraton. Abang sado saf pertama, kaki maraton saf kedua, kaki basikal saf 3, kaki pancing saf 4, kaki sembang saf 5. Kaki sembang pun ada juga. Ya. Tapi tidak, bukan orang yang badan sado tu mesti di surau masjid, tak. Bukan yang kaki kuat lari tu di surau masjid, tidak. Yang kuatnya di surau masjid tu kadang-kadang kakinya pun tak ada. Kadang-kadang tempang berjalannya. Kadang-kadang, ya Allah Akbar, nak naik tangga tu saya fikir, astaghfirullahaladzim, boleh gaji? Boleh Ustaz. Dia terpaksa ikut rem kereta tolak tu, kereta roda. Tapi subhanallah, punyalah Allah Ta'ala pilih orang yang boleh ke surau masjid ni, bukan kakinya yang boleh berjalan. Tetapi hatinya dah bergerak dulu sebelum kakinya sampai. Sebab tu antara yang paling kuat sekali tarbiyah adalah mendidik hati. Mendidik hati agar hati itu kuat. Tinggalkan banyak-banyak makan. Tinggalkan banyak bercakap. Kathratul kalam. Tinggalkan banyak bercakap, hati keras. Hati kuat. Ya. Tinggalkan kathratul kalam. Yang ketiga, macam mana hati kita boleh kuat ni tuan-tuan dan puan? Tidak lain dan tidak bukan, ya, kata Abu Layth As-Samarqand, antara kekuatan hati akan terzahir, tinggalkan hubbud dunia. Tinggalkan cinta dunia yang bersangatan. Iaitu hubbul mal lah. Hubbul dunia ni hubbul mal, cinta harta, cinta dunia. Ya, kata Nabi SAW,
menggambarkan perihal dunia ni adalah seperti air yang berbaki di tangan setelah dicelupkan ke dalam lautan. Siapa duduk dekat dengan laut, pagi ni boleh start tengok macam manakah bandingan Rasulullah SAW terhadap dunia. Nabi letak tangan, Nabi kata bandingan dunia dengan akhirat adalah umpama kita celupkan tangan dalam laut dan angkat dan tengok apa yang berbaki di jari. Yang berbaki di jari tau. Bukan berbaki di tangan, yang berbaki di jari. Maka kata Nabi SAW, itulah dunia yang kita pulun, yang kita kejar, yang kita buat habis-habisan hari-hari. Yang berbaki di jari je. Yang berbanding di hari akhirat, yang lautan yang masih lagi belum diterokai itu, itulah akhirat. Tapi sayang manusia ni 8 jam, 24 jam sehari semalam, kerjanya hanya untuk menikmati air laut yang berbaki di tangan. Sedangkan bagi orang beriman, air laut yang masih lagi tak terusik itulah untuk mereka. Tapi sayang dia tak nampak. Dia tak nampak. Waalaikumsalam pada pagi yang memberi salam pada pagi ini. Terima kasih tolong menjawabkan salam. Waalaikumsalam kepada semua yang hadir. Eliza Elis, terima kasih datang daripada Sarawak. Terima kasih, masya-Allah. Baik. Jadi tinggalkan hubbul dunia ataupun hubbul mal. Tinggalkan kasratul kalam, banyak bercakap, wa kasratul ta'am, banyak makan, dan hubbul dunia, cintakan kepada harta dan dunia, hubbul mal wal hubbul dunia. Yang keempat, tinggalkan hubbul jah. Hubbul jah ni adalah mengharapkan sanjungan manusia. Manusia akan jadi lemah apabila dia mengharapkan sanjungan manusia. Yes, that's the correct word. Manusia akan jadi lemah bila dia mengharapkan pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Dia akan jadi kuat hanya bila manusia nak aja. Tapi kalau manusia tak nak, manusia tak sokong ke, atau manusia tak suka, maka benda yang dia dah buat selama hari ni tak jadi bernilai dah. Dia berubah ikut pandangan manusia. Itu tanda manusia yang lemah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bukan buat kerana manusia, tidak. Jangan kita berubah kerana manusia, jangan. Ada orang yang berubah kerana manusia. Bila tengok orang nak jadi baik, dia jadi baik. Bila orang tak jadi baik, dia pun tak jadi tak baik. Kita berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan hubbul jah. Ni ada orang dia semayang depan pak mertua. Bila depan bapak mertua baru semayang dia. Kan bapak tu datang rumah, ketuk pintu, datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah datang, terus bentas dada dia, Allahu Akbar. Sembahyang depan pak mertua ni feeling dia lain. Dah lah sembahyang depan pak mertua tegur pula. Bagus menantu ayah. Bangga dia. Wah, bangga tak jejak bumi. Sekali bapak mertua sound. Sembahyang bagus dah. Tapi kiblat terbalik ni, apa hal kata dia? Maksudnya sembahyang tu bukan untuk Allah Ta'ala lah, untuk pak mertua. Sebab kiblatnya terbalik. Jangan kita buat ibadah kerana manusia, dan jangan kita tinggalkan maksiat kerana manusia. Kita buat ibadah dan meninggalkan maksiat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kerana pandangan Allah Ta'ala itu yang hakiki. Jangan kita harapkan pandangan manusia yang selalu menipu. Pandangan manusia ni dia berubah. Kata Quran Hijaz, pandangan mata selalu menipu, pandangan akar selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, nak dapat hati yang bersih, buat sesuatu bukan kerana manusia, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dalam kita menempuh ujian kehidupan, ada beberapa ketetapan yang Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau kita tengok dalam kitab ni, Wasiat Imam Ghazali, sabda Nabi SAW, terdapat 4 ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi
dan yang lainnya mengikut ketetapan di Lauh Al-Mahfuz. Maksudnya, setiap kita ni Allah Ta'ala dah tentukan takdir baik dan buruknya. Jodohnya, rezekinya, matinya, baik dan buruknya semua Allah Ta'ala telah tentukan. Jadi kita hanya perlu berusaha pada sesuatu yang Allah Ta'ala dah tentukan. Ya, kata Kepala Rabbani itu tidak ada milik kita kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tak ada pun milik kita, semuanya Allah punya. Kita ni hanya mengusahakan apa yang telah ada je. Jadi Allah Ta'ala kata Nabi SAW telah sediakan semua bumi alam ini ketetapan yang yakin, yang nyata. Baik, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala telah tentukan apa dia? Allah Ta'ala telah tetapkan tabiat seseorang, individu itu telah pun tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Tabiat seseorang telah tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Sedangkan pendidikan hanya menjadi penghalus, kerana ada manusia yang bertabiat pemarah dan ada yang sabar. Seorang ahli pendidik tidak akan mampu menghilangkan sifat pemarahnya, kerana memang sudah menjadi tabiatnya, dan hanya sifat itu mampu disalurkan kepada perkara yang bermanfaat. Jadi tabiat kita ni juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni panas baran, kadang-kadang kita ni jenis bukan panas baran, panas macam. Ya, jadi semuanya itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, rezeki. Hendaklah dicari dengan niat seperti jihad fi sabilillah. Jadi berusaha mencari rezeki yang halal adalah ibadah, sedangkan datangnya rezeki bukan urusan kita. Ketentuan bagi kita juga adalah rezeki. Rezeki yang kita ada ni tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala dah tentukan. Kadang-kadang kita kerja siang malam, pagi petang, tapi kalau bukan rezeki kita, memang tak akan dapat. Apa yang ada dalam mulut pun, kalau bukan rezeki kita, dia akan keluar balik. Tapi kalau memang rezeki kita, ikan yang berada dalam laut di Selat Melaka, hari ini dia akan berada dalam pinggan kita. Kalau takdir kita, sotong yang berada di laut Cina Selatan, hari ini tengah hari sekarang ada dalam pinggan kita. Jadi takdir ni Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kita. Dan cuma rezeki ni jangan kita pandang duit yang banyak saja. Ya, kadang-kadang kita ni pandang duit je rezeki. Tidak, duit bukanlah satu-satunya rezeki. Sihat rezeki. Duit tak boleh beli sihat. Ada orang sakit tapi tak boleh beli sihat. Duit dia banyak tapi dia sakit. Duit tak boleh beli sihat, duit boleh beli ubat. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur yang lena. Ada orang katil, dia ada katil tapi tak boleh tidur. Ada orang tak payah katil tapi boleh tidur. Dengan kuliah subuh dia tidur. Ya. Ada orang, duit boleh beli jam tapi duit tak boleh beli masa. Duit boleh beli rumah tapi duit tak boleh hadirkan bahagia. Duit boleh beli kawan tapi duit tak boleh hadirkan persahabatan. Jadi banyak benda duit boleh beli, tapi banyak benda duit tak boleh nak ganti. Jadi sayang kalau hidup kita ni berorientasikan mencari duit, tapi tidak menghasilkan manfaat daripada duit yang telah kita dapat. Kerja cari duit, duit simpan. Rugi. Duit itu patut ditukar menjadi manfaat yang kita gunakan masa kita untuk dapatkan duit tadi. Jadi rezeki ni bukan duit saja. Rezeki ni adalah salah satu rezeki. Adalah rizq. Tapi sebenarnya rezeki itu adalah manfaat yang kita hadir, yang dapat. Dapat dengan kuliah subuh pagi ni rezeki ni. Rezeki. Dapat dengan kuliah subuh rezeki, dapat bangun solat subuh rezeki, dapat bangun dengan ucap syukur pada Allah, itu satu rezeki. Berapa ramai orang bangun tidur tapi dia fikir masalah dan dia mencari masalah dan dia tak nampak nikmat Allah. Kalau kita dapat bangun pagi dan dapat kenang nikmat Allah, itu tanda kejayaan yang besar. Yang keempat, tentang ajal. Antara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah tentang ajal. Orang yang membunuh diri bukan berarti dia mempercepatkan kematian, tidak. Tetapi ia adalah ketentuan Allah Ta'ala bahawa dia akan mati dengan cara itu. Adapun sebahagian lagi ditulis dalam Lauh Al-Mahfuz dengan
syarat yang digantungkan, iaitu diisyaratkan pada perbuatan seseorang. Contoh, si fulan bakal masuk syurga dengan syarat dia perlu taat, atau si fulan bakal masuk neraka jika melakukan maksiat. Maksudnya Allah Ta'ala dah tentukan kita punya takdir. Ada seseorang itu, dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia mati, dia masuk syurga. Tetapi sebelum dia mati itu dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati, maka Allah takdirkan dia masuk neraka. Ada seorang ni dia beramal dengan amalan ahli neraka, sampaikan dia dengan neraka hanya satu hasta. Tiba-tiba dia bertaubat, Allah takdirkan dia bertaubat. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia mati, dia masuk syurga. Jadi subhanallah, takdir kita ni telah Allah tentukan. Apa yang kita perlu buat, ajal kita juga telah ditentukan. Apa yang kita buat adalah kita kena sentiasa memilih kebaikan, kerana kita khawatir di saat kita memilih kebaikan pun tidak ada jaminan boleh kita ke syurga. Jadi apakah jaminan kita akan ke syurga kalau kita buat maksiat? Di saat kita buat ibadat pun tidak ada jaminan kita akan mati dengan kebaikan. Dan apakah jaminan kita akan mati dengan kebaikan kalau kita menzahirkan kejahatan? Ini satu benda yang kita kena pandang sungguh-sungguh. Kalau setara kita buat baik pun, di saat kita banyak buat baik pun, tidak ada jaminan yang yakin yang kita akan ke syurga. Jadi apa jaminan kita akan ke syurga kalau kita buat maksiat? Paling kurang jalan ke syurga itu adalah jalan taat. Kita buat taat, kita sedang berjalan menuju ke syurga. Walaupun tak ada jaminan, Allah yang tentukan. Kita hanya boleh berharap kepada Allah yang la tukhliful mi'ad, yang tidak menyanggahi janjinya. Kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, berhusnudzan. Tapi hakikatnya Allah lah yang menentu sama ada kita sampai syurga ataupun tidak. Boleh nak? Baik. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat pergantungan orang beriman. Secara kesimpulan, kuliah subuh kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, adalah bagaimana nak menjadi manusia yang lebih baik untuk pada tahun 2023 ni. Ya, kita kena tahu apakah dipanggil cabaran, iaitu cabaran datang daripada nafsu, daripada hati, daripada diri sendiri, daripada godaan syaitan dan daripada kawan. Kemudian kita kena tahu macam mana nak bina kekuatan hati, iaitu tinggalkan banyak bercakap, tinggalkan banyak makan, banyakkan berdampingan dengan alim ulama. Dan kita kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah menyediakan takdir kita sama ada baik ataupun buruk. Walaupun takdir kita buruk, tetapi Allah rahsiakan takdir itu untuk kita selalu memilih yang baik-baik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala rahsiakan takdir itu agar kita selalu merancang benda yang baik-baik. Tapi sayang kita tidak merancang untuk melakukan ketaatan. Itu satu kerugian yang amat dahsyat. Tuan-tuan perempuan, sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, ya, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Dan saya menyeru pada pagi ini untuk tuan-tuan perempuan sama-sama menggembeling tenaga dengan saya sendiri untuk meningkatkan dana surau, untuk menaja kuliah-kuliah subuh, kuliah-kuliah maghrib yang berlangsung di surau secara face to face, untuk sama-sama kita menyumbang ke tabung dana pembangunan dan juga pengimarahan surau di 0501 2010 053038 Bank Islam. Sumbangan tuan-tuan perempuan, saya mendahului ucapan itu dengan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih berbanyak. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang pernah kita lalui sepanjang minggu ini, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kebaikan menjadi milik tuan-tuan perempuan. Aku lu madza tasma'un. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana kami dihimpunkan pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tekan button like dan share. Kita berkongsi pahala, kita berkongsi ilmu, kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.